Saya Salina binti Samuel dan nombor matriks BA23160638 dan akan membentangkan pengenalan yang berkaitan dengan tajuk iaitu kritikan dan perbahasan Ibnu Khaldun berkaitan dengan kesalahan sejarawan dalam penulisan sejarah. Ibnu Khaldun atau Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, beliau lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijrah bersamaan 1332 Masihi dan berasal daripada keturunan Andalusia dari daerah selatan Mesir. Beliau bukanlah anak jati Tunisia tetapi berasal dari Hadramaut, iaitu sebuah daerah di selatan semenanjung Arab. Ibnu Khaldun dipercayai mempunyai pertalian kekeluargaan dengan Wa'il bin Hajar, iaitu salah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal. Ibnu Khaldun mempelajari ilmu agama seperti fiqh, tafsir, hadis dan menghafal Al-Quran serta tajwid, dan tempoh pendidikan beliau adalah jangka 18 tahun. Minat beliau dalam penulisan adalah cetusan daripada pengalaman dan pembelajaran dalam disiplin ilmu dan pengetahuan semasa khusus dalam bidang politik. Hal ini, gabungan antara ilmu dan pengalaman ini menyebabkan beliau lebih peka dengan makna dalam pengertian sejarah. Ibnu Khaldun seorang tokoh ilmuwan Islam yang hidup pada abad ke-14, muncul dengan pendekatan yang amat menarik dalam menilai fakta sejarah. Melalui karya agungnya, Mukaddimah, beliau mengkritik sejarawan yang mencatat peristiwa tanpa penelitian rasional dan tanpa memahami realiti sosial di sebalik sesuatu peristiwa. Beliau menegaskan bahawa sejarah perlu ditulis dengan kritis berdasarkan logik, hukum sosial dan pemerhatian terhadap tingkah laku manusia. Menurut Ernie Aziati MD, pada tahap permulaannya, penulisan sejarah memerlukan kewujudan bukti. Apabila wujud bukti, barulah tafsiran dan analisis boleh dikendalikan dan terhasilnya penulisan sejarah. Kritikan Ibnu Khaldun terhadap sejarawan 2.1 ialah membesar-besarkan fakta sejarah tanpa penilaian logik. Kritikan utama, sejarawan cenderung menerima maklumat sejarah tanpa analisis logik dan asas sosiologi. Contohnya, catatan jumlah tentera yang tidak realistik bagi masyarakat yang kecil. Ianya mengabaikan kapasi ekonomi dan logistik. Serta sejarah perlu dinilai secara rasional dan saintifik, fakta perlu dianalisis melalui pengamatan sosial, pengiraan ekonomi dan demografi, logik akal dan empirikal. Isu objektiviti, kecenderungan fanatisme, puak menyebabkan tokoh tambah dan bias. Perlu sikap kritis dan objektif dalam menilai sumber sejarah. Saya Marlisa Dulin, memegang nombor matrik BA23160788, akan membentangkan bahagian saya yang bertajuk ketidakpahaman terhadap struktur sosial, yaitu merupakan salah satu kritikan bagi Ibnu Khaldun terhadap penulisan sejarah. Menurut Ibnu Khaldun, ramai sejarawan hanya fokus kepada peristiwa besar seperti perang, naik turun raja atau kejatuhan kerajaan, tapi mereka lupa mau tanya tentang kenapa ini berlaku, apa sebab yang sebenar di sebalik peristiwa itu. Ibnu Khaldun berkata, untuk faham sejarah, kita kena faham tentang struktur sosial masyarakat. Maksudnya, kita perlu tengok cara hidup, budaya, politik, dan ekonomi sesuatu masyarakat. Dari situlah kita boleh faham logik di sebalik perubahan dalam sejarah. Oleh itu, beliau memperkenalkan satu konsep yang dipanggil umuran, yaitu melihat masyarakat sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang ikut hukum sosial. Antara faktor penting dalam perkembangan sesebuah masyarakat ialah asabiyah atau semangat perpaduan. Biasanya semangat ini kuat dalam kalangan masyarakat Badui yang hidup sederhana, tetapi mereka bersatu. Namun, bila mereka sudah jadi kerajaan dan hidup senang, semangat asabiyah ini mulai hilang. Rakyat menjadi lemah, pemimpin pula mulai lalai.
Dan ini menyebabkan sesebuah kerajaan itu merosot dan akhirnya jatuh. Dan proses ini berulang dengan kemunculan kelompok baru yang lebih kuat. Ibn Khaldun juga berkata ramai sejarawan silap bila mereka hanya salahkan musuh luar atau kejatuhan kerajaan. Padahal kadang-kadang masalahnya datang dari dalam sendiri seperti rasuah, kezaliman, dan rakyat yang hilang kepercayaan. Beliau juga menekankan bahwa kita tidak boleh menyamakan semua masyarakat. Masyarakat Badui dan Bandar adalah tidak sama, terutamanya dari segi cara hidup mereka sampai ke cara mereka memerintah. Beliau juga berpendapat jika kita tidak memahami perbezaan ini, sejarawan akan membuat penilaian yang salah. Kesimpulannya, Ibn Khaldun mengajar kita supaya untuk melihat sejarah dengan lebih mendalam. Bukan hanya sekadar mencatat apa yang berlaku, tetapi memahami mengapa ia berlaku. Inilah yang membuatkan beliau sangat berpengaruh bukan sahaja sebagai sejarawan, tetapi juga sebagai pengasas awal ilmu sosiologi. Seterusnya, kritikan Ibnu Khaldun terhadap sejarawan terdahulu yaitu bias terhadap agama dan politik. Sejarawan silam sering tidak objektif dalam menilai peristiwa sejarah. Penulisan sejarah banyak dipengaruhi oleh loyalti kepada pemerintah, suku atau kepercayaan agama. Fakta pula ditokok tambah dan diputar belit atau disembunyikan untuk menjaga imej pihak tertentu. Tujuan penulisan sejarah telah berubah dari mencari kebenaran kepada menyokong ideologi atau kuasa politik. Banyak kisah sejarah bersifat dongeng atau berlebih-lebihan, tetapi tetap diterima tanpa semakan. Penulis sejarah terdahulu juga tidak menggunakan akal untuk menyaring maklumat, bergantung sepenuhnya kepada riwayat lisan atau riwayat terdahulu. Kesannya sejarah kehilangan fungsi asalnya sebagai cermin masyarakat dan pelajaran kepada generasi seterusnya. Ibnu Khaldun menyatakan sejarah sebegini telah menjadi alat untuk memperkukuh kuasa dan bukan untuk mendidik masyarakat. Beliau juga menegur kecenderungan manusia untuk percaya kepada apa yang menyenangkan, bukan apa yang benar. Seterusnya ialah kritikan terhadap pandangan Ibn Khaldun terhadap bangsa Arab dan hamba telah mendapat kritikan oleh sejarawanan moden di mana pandangan beliau telah mengunsurkan rasisme etnik dan pandangan beliau telah dikritik oleh sejarawanan moden bahawa pandangan ini hanya sebagai satu bentuk rasisme para moden yang meminggirkan bangsa Afrika sebagai tidak setaraf secara moral dan intelektual dan semestinya hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam serta merta. Selain itu, beliau juga telah mendapat kritikan terhadap pandangan beliau kepada golongan hamba di mana beliau tidak mengangkat hak hamba dengan baik. Walaupun Islam menetapkan hak terhadap hamba, namun Ibn Khaldun tidak memberi penekanan kepada pembebasan atau peningkatan taraf sosial mereka. Hal ini sememangnya kurang keadilan untuk golongan hamba terhadap taraf sosial. 3.0 ialah perbahasan Ibnu Khaldun berkaitan kesalahan sejarawan, yaitu membesar-besarkan fakta tanpa penilaian logik. Perbahasan yang pertama ialah kritikan terhadap sejarawan tradisional. Ibnu Khaldun mengkritik sejarawan yang tidak menilai fakta sejarah secara rasional. Sejarawan sering membesar-besarkan fakta sejarah tanpa memeriksa kesahihannya. Yang kedua ialah penyebaran angka yang tidak realistik. Contohnya, tentara yang digambarkan terlalu besar, seperti pasukan tentara ratusan ribu yang tidak mungkin wujud berdasarkan sumber daya dan ekonomi zaman tersebut. Pembesar-besaran angka mengelirukan pandangan tentang masa lalu. Yang ketiga ialah pendekatan logik dalam sejarah. Ibnu Khaldun mencadangkan supaya sejarawan menilai fakta berdasarkan logik dan keadaan sosial ekonomi pada zaman itu. Contohnya, jumlah tentara seharusnya dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan ekonomi sebuah negara.
objektiviti dalam penulisan sejarah, sejarawan perlu mengelakkan fanatisme ataupun kecenderungan pribadi yang boleh membentuk naratif berat sebelah. Integriti intelektual adalah kunci kepada penulisan sejarah yang tepat dan sahih. Dan akhir sekali ialah pentingnya akal dan sains. Ibnu Khaldun menekankan penggunaan akal, kaidah saintifik untuk menilai sejarah, bukan sekadar menerima fakta secara membabi buta. Dalam slide ini saya akan membentangkan perbahasan Ibnu Khaldun, yaitu kritikan ketidakpahaman struktur sosial. Ibnu Khaldun bukan hanya mengkritik penulisan sejarah pada zamannya, tetapi beliau juga tampil dengan cadangan yang sangat maju dan revolusioner. Beliau mahu sejarah ditulis bukan sekadar cerita, tapi sebagai satu kajian yang berpandukan logik dan ilmu sosial. Pertama sekali, beliau mencadangkan supaya sejarawan menulis sejarah berdasarkan hukum sosial. Maksudnya, setiap peristiwa perlu dilihat sebagai hasil daripada faktor sosial, bukan hanya kerana tokoh atau peristiwa tertentu. Yang kedua, beliau memperkenalkan pendekatan umran, yaitu cara melihat bagaimana sesebuah peradaban berkembang dan kemudian jatuh melalui faktor politik, ekonomi, dan sosial. Ini menjadikan sejarah lebih berilmiah. Yang ketiga, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya asabiyah, yaitu semangat perpaduan dalam masyarakat. Jikalau semangat ini kuat, masyarakat akan bangkit. Jikalau lemah pula, kerajaan akan jatuh. Ini perlu diambil kira oleh sejarawan dalam penulisan mereka. Yang keempat, beliau juga mengingatkan supaya kita tidak menyamakan semua masyarakat. Masyarakat Badui dan Bandar contohnya sangat berbeza cara hidup dan strukturnya. Jadi sejarah kena ditulis mengikut konteks masyarakat masing-masing. Yang kelima, Ibnu Khaldun menolak talik, yaitu ikut buta sumber lama. Beliau berkata setiap riwayat sejarah perlu disemak dengan akal dan logik, jangan menyalin semata-mata tanpa menyemak. Akhir sekali, beliau mahu sejarah dilihat sebagai satu proses yang ada sebab dan akibat, bukan sekadar susunan peristiwa. Hal ini akan menjadikan sejarah lebih analitik dan lebih mirip kepada sains sosial. Kesimpulannya, Ibnu Khaldun bukan hanya mengkritik tetapi menawarkan pembaikan. Beliau mengajak kita semua, khususnya sejarawan, supaya lebih kritik, lebih mendalam, dan lebih ilmiah dalam memahami sejarah. Seterusnya, perbahasan atau cadangan Ibnu Khaldun terhadap kritikannya yang menyatakan bahwa sejarawan adalah sejarawan bias terhadap agama dan politik, di mana yang pertama, menurut Ibnu Khaldun, penulis sejarah mesti bebas daripada pengaruh agama dan politik, di mana sejarah perlu ditulis dengan objektiviti dan kejujuran, ataupun bebas daripada pengaruh luar. Sejarawan juga harus menjadi pengkaji kebenaran, bukan penyampai cerita yang menyenangkan pihak tertentu. Seterusnya, sejarawan perlu menilai fakta dengan akal dan logik, bukan emosi. Perlu ada penilaian rasional dan logik terhadap fakta sejarah. Semak sama ada sesuatu peristiwa masuk akal dalam konteks sosial dan politik. Seterusnya, sejarah harus menunjukkan realiti masyarakat, bukan cerita direka untuk menyokong pihak-pihak tertentu, di mana penulisan sejarah mestilah berpandukan ilmu dan pemerhatian terhadap realiti masyarakat. Sejarah juga perlu dianalisis dari sudut faktor sosial, ekonomi, dan budaya, bukan hanya dari sudut keagamaan atau politik. Seterusnya, tujuan sebenar penulisan sejarah adalah untuk bagi membongkar kebenaran dan memahami hukum masyarakat. Sejarawan mesti peka terhadap niat penulis asal, adakah mereka tulis untuk menyampaikan fakta atau untuk mempertahankan sesuatu pihak. Ibnu Khaldun telah menyeru supaya sejarah menjadi ilmu sosial yang memandu manusia untuk memahami hukum alam dan tamadun. Oleh itu, cadangan beliau ini telah menjadi asas kepada pendekatan moden dalam kajian sosiologi sejarah.
Menurut Charles Isawi tahun 1950, Ibnu Khaldun ialah pelopor pendekatan sejarah yang adil dan ilmiah. Seterusnya ialah terdapat beberapa perbahasan Ibnu Khaldun ataupun pandangan beliau terhadap bangsa bukan Arab dan hamba. Yang pertama ialah perbahasan bangsa Arab dan kerajaan, di mana beliau menyatakan bahwa bangsa Arab lebih cenderung kepada kehidupan nomad dan tidak mampu mengekalkan tamadun tanpa sokongan luar. Hal ini sangat melemahkan sokongan dan semangat sebuah bangsa tersebut. Seterusnya ialah perbahasan dan pandangan beliau mengenai bangsa Barber dan Sudan. Bangsa Barber ini ialah Afrika Utara dan bangsa Sudan ini merupakan Afrika Sub-Sahara, di mana beliau berpendapat bahwa mereka mempunyai budaya yang berbeza dan seiring dikaitkan dengan peranan sebagai golongan bawahan dan kurang bertemadun. Oleh itu, perkara ini telah menimbulkan kritikan yang sangat banyak oleh sejarawanan. Selain itu juga, beliau juga mempunyai perbahasan dan pandangan mengenai golongan hamba, di mana beliau melihat perhambaan sebagai institusi sosial dan ekonomi yang wujud dalam banyak masyarakat. Beliau juga tidak menyokong perkara ini secara ideologis. Sebagai kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahawa Ibnu Khaldun telah memainkan peranan penting dalam memperkenalkan pendekatan kritikan terhadap penulisan sejarah. Kritikan beliau terhadap sejarawan yang penulisan riwayat secara membuta tulis serta pendekanannya terhadap rasional dan hukum sosial menjadikan beliau mewujudkan kepada metodologi sejarah yang lebih analitik dan berasas. Beliau bukan sahaja mengkritik tetapi juga membina asas baharu yang menjadikan sejarah bukan sekadar catatan peristiwa tetapi satu bentuk kajian terhadap masyarakat dan tamadun. Pemikirannya yang masih relevan hingga ke hari ini, terutama dalam era maklumat yang sering dipengaruhi emosi dan propaganda. Okey, sekian, terima kasih.